Jangan risau. Lawan lama-lama kita akan hafal step yang betul dia. Izzul Ashraf. Okey. Sekejap, cikgu balas WhatsApp. Alright, untuk buku teks jilid 2 boleh ambil buku teks jilid 2 masing-masing. Surat 21. Cikgu, buku apa? Buku teks jilid 2. Dengan buku aktiviti. Okey, boleh keluar buku teks jilid 2, muka surat 21. Tulis sini. Buku teks jilid 2, muka surat 21. Okey. Kita lihat tentang alam sekitar dan teknologi hijau. Cikgu, Ya. buku surat 21 ke? Okey, tengok muka surat 21. Buku teks jilid 2, surat 21. Tajuk dia Alam Sekitar dan Teknologi Hijau. Dah, okey. Cantik. Sekejap, cikgu ambil gambar. Sekejap. Alam sekitar dan teknologi hijau. Ni dia, tajuk dia. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau. Buku teks jilid 2 tahun 2. MS 21. Iku Luzina. Easier because students dan teknologi hijau. Murid-murid, tema yang keenam ini banyak menceritakan tentang kaitan alam sekitar di sepanjang pembelajaran kita. Aktivitinya kita perlu bincangkan. Murid-murid, apabila kita bercakap tentang alam sekitar, kita akan secara langsung ingat tentang tumbuh-tumbuhan, haiwan, kan?
Kemudian bentuk muka bumi. Seperti dalam gambar ini sungai. Yang lain-lain yang kita tahu apa? Pantai, gunung, tasik, air terjun. Kemudian yang ini kita lihat, cantik kan? Sebuah taman mini. Kemudian yang ini ladang sayur-sayuran. Yang ini pula bukan ladang sayur-sayuran tetapi tanaman sayuran mini di kawasan rumah. Okay, teknologi hijau meningkatkan kualiti hidup. Apa itu teknologi hijau? Ya, teknologi hijau berkaitan dengan sistem alam. Okay, murid-murid, kamu pernah belajarkan sains tahun 1, apakah udara yang dikeluarkan? Ya, sejenis gas yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan yang sangat penting untuk kita. Bernafas. Ya, betul. Bernafas. Oksigen adalah sumber utama untuk kita bernafas. Cuba kita tarik nafas. Rasa segar kan? Bayangkan tidak ada oksigen, tentu kita akan rasa sesak nafas. Kita sukar bernafas. Jadi, apabila banyak tumbuh-tumbuhan, persekitaran kita akan rasa segar. Katakanlah cikgu, di rumah saya tak ada pokok, tapi saya rasa segar juga. Ya, betul. Kerana udara itu adalah melibatkan satu kawasan yang besar. Ya, di mana tempat kita tinggal mesti ada berdekatan tu, ada ladang, ada kebun-kebun kelapa sawit atau mungkin jauh dari tempat kita, tetapi tetap ada tumbuh-tumbuhan kan di dalam dunia ini. Contohnya di Malaysia ni, tetap ada pokok dalam negeri kita, dalam negara kita. Walaupun jauh daripada rumah kita, tetapi memberi kesan ke seluruh tempat. Walaupun jiran kita yang tanam pokok, kita pun mendapat kebaikannya. Itu yang dinamakan teknologi hijau. Ada sistem yang jaga keadaan kebersihan udara di dalam dunia kita. Kalau lihat sungai yang bersih, apa pentingnya? Bukannya kita ambil air sungai untuk masak, itu zaman dahulu kan? Atau kecuali mungkin kamu duduk di kawasan kampung dekat dengan sungai, kamu masih gunakan air sungai yang bersih, itu lagi sihat. Beruntunglah kamu. Ya, betul. Kemudian kenapa kena air sungai sihat? Ya, pokok-pokok ni, dia minum air. Macam mana minum? Kamu pernah belajarkan? Melalui akar. Walaupun tanaman di ladang ke, di rumah ke, di taman ke, semua ni memerlukan air. Apa itu yang diperlukan untuk hidup? Ya, tumbuh-tumbuhan perlukan apa? Air, udara, dan juga zat daripada tanah yang dia ditanam. Ada setengah pokok hanya memerlukan air tetapi ada baja. Okey, murid-murid. Jadi penerangan ringkas cikgu ini mudah-mudahan kamu akan faham apa itu teknologi hijau. Tidak ada dalam buku ini, nanti kamu akan jumpa pokok yang berbentuk macam telefon bimbit ke, sebab teknologi kan. Apakah nanti akan jumpa komputer daripada pokok ke? Oh tidak. Teknologi hijau seperti yang cikgu cerita tadi lah. Kebersihan udara, secara tidak langsung kita pun belajar sains sedikit. Boleh ya murid-murid? Kita akan teruskan. Murid-murid, boleh kamu lihat ini adalah Dia buat pula ni. model teknologi hijau yang cuba cikgu terangkan pada kamu. Ada upin-ipin kas. Di sini ada apa yang hijau ini? Ialah tumbuhan. Kemudian model patung kecil ini mewakili haiwan-haiwan. Kemudian patung ipin ini mewakili kita, Ipin. manusia. Kemudian warna biru ini gambarannya cikgu letakkan air sebagai salah satu bentuk muka bumi yang kita ada. Mungkin kamu boleh fikirkan sebagai kolam, tasik ataupun sungai. Kemudian di atas sana tu ada apa warna kuning tu? Ya, Matahari. matahari.
Kerana dalam teknologi hijau kita perlukan Cahaya. Selain daripada haiwan dan tumbuhan, manusia juga perlukan Cahaya. matahari. Cikgu di sini terangkan ringkas saja sebab kita ni kan pelajaran bahasa Melayu. Tapi cikgu yakin kamu dah ada idea, dah ada gambaran dah tentang teknologi hijau. Tambahan pula, kamu pernah belajar kan di tahun 1. Kalau kamu ada model-model ini di rumah, kamu boleh benakan dan bercerita supaya kamu faham dan ingat apa itu teknologi hijau. Jom kita teruskan belajar. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me. Please don't be me. I know, Miss Ain. Kata pula. Lah, habis dah. Mula tadi. Okey, cikgu akan terangkan tentang apa itu teknologi hijau macam muka surat 21 yang kita tengok dalam buku teks tu. Kita tengok buku teks, muka surat 21. Kita akan dapat lihat 3 gambar yang diberikan di dalam buku teks muka surat 21. Iaitu gambar yang pertama ialah alam yang mesra. Gambar yang kedua ialah alam bersih, kehidupan sejahtera. Gambar yang ketiga ialah teknologi hijau meningkatkan kualiti hidup. Okey, macam cikgu yang tadi tu cakap. Okey. Dekat gambar yang nombor 1 tu ialah gambar orang tengah naik naik sampan. Dia naik sampan, dia lihat pemandangan hijau, dia lihat bukit-bukit, dia lihat hutan kan. Dia lihat flora dan fauna yang indah di dalam suatu hutan. Dekat sini kita dapat lihat air ni, dalam air adanya binatang-binatang seperti ikan, seperti apa lagi dalam air ni. Ada apa Nofal dalam air? Kat muka surat 21 tu. Selain daripada ikan, ada apa dalam air? Ada apa? Jawab. Tak boleh play pula video ni. Boleh. Ada apa dalam air? Muka surat 21 tu. Tak ada Nafal? Kita tengok muka surat 21. Nafal nampak ada apa dalam muka surat 21 tu? Izu Ashraf, ada apa dalam muka surat 21 tu? Tak buka mic Nafal. Berapa dah ni? Okey, ada 8 minit lagi untuk kita mulakan kelas. Okey, dalam alam, teknologi alam ni, kita akan belajar tentang matahari memberikan cahaya, tumbuh-tumbuhan menggunakan cahaya untuk mengeluarkan oksigen. Oksigen tu yang kita sedut ya. Hari-hari tu kita gunakan oksigen yang keluar daripada tumbuh-tumbuhan ni. Jadi kalau tak ada matahari, tak ada lah oksigen ya. Tumbuh-tumbuhan tidak boleh mengeluarkan oksigen tanpa matahari. Bahaya tu. Jadi apabila habis oksigen dalam bumi ni, kita nak bernafas macam mana? Kita bernafas gunakan oksigen ya. Okey. Bagi yang baru masuk, boleh buka buku teks jilid 2, muka surat 21. Tak ada lagi berapa minit? Lebih kurang 6 minit lagi. Yang nama murni ni siapa nama ni? Cikgu baru tengok ni. Lokman Nur Hakim. Lokman Nur Hakim. Okey, cantik. Lokman Nur Hakim. Okey, Lokman Nur Hakim, buka buku surat 21. Okey.
Di Malaysia ni tetap ada pokok dalam negeri kita, dalam negara kita. Walaupun jauh daripada rumah kita, tetapi memberi kesan ke seluruh tempat. Walaupun jiran kita yang tanam pokok, kita pun mendapat kebaikannya. Itu yang dinamakan teknologi hijau. Ada sistem yang jaga keadaan kebersihan udara di dalam dunia kita. Kalau lihat sungai yang bersih, apa pentingnya? Bukannya kita ambil air sungai untuk masak, itu zaman dahulu kan? Atau kecuali mungkin kamu duduk di kawasan kampung dekat dengan sungai, kamu masih gunakan air sungai yang bersih, itu lagi sihat. Beruntunglah kamu. Ya, betul. Kemudian kenapa kena air sungai sihat? Ya, pokok-pokok ni dia minum air. Macam mana minum? Kamu pernah belajar kan? Melalui akar. Walaupun tanaman di ladang ke, di rumah ke, di taman ke, semuanya memerlukan air. Apa itu yang diperlukan untuk hidup? Ya, tumbuh-tumbuhan perlukan apa? Air, udara, dan juga zat daripada tanah yang dia ditanam. Ada setengah pokok hanya memerlukan air, tetapi ada baja. Okey, murid-murid. Jadi penerangan ringkas cikgu ini mudah-mudahan kamu akan faham apa itu teknologi hijau. Ya? Tidak ada dalam buku ini. Nanti kamu akan jumpa pokok yang berbentuk macam telefon bimbit ke, sebab teknologi kan. Apakah nanti akan jumpa komputer daripada pokok ke? Oh tidak. Oh, semangat Nafal. Tunggu dulu Nafal, belum pukul 11 lagi. 5 minit lagi. Belum masuk lagi waktu BA kita. Seperti yang cikgu cerita tadi. Sambil-sambil ni, sambil-sambil. Kita tengok teknologi hijau ni. Siapa pernah pergi Bukit Fraser ni macam kat Bukit Fraser? Water Island tu. Kebersihan, udara. Secara tidak langsung kita pun belajar sains sedikit. Boleh ya murid-murid? Kita akan teruskan. Murid-murid, boleh kamu lihat ini adalah contoh model teknologi hijau yang cuba cikgu terangkan pada kamu. Tengok set 22. Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Create a Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak murid yang cikgu kasihi semua? Lain Cikgu macam. harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah murid-murid, untuk pembelajaran bahasa Melayu kita pada hari ini, kita akan belajar tema 6 iaitu alam sekitar dan teknologi hijau. Unit 16, Alamku Sayang yang bertajuk Pokok Pembersih Udara. Okey, set 22 Kemahiran kita pada hari ini ialah mendengar dan bertutur. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat memberikan respon terhadap permintaan. Mari kita lihat buku teks jilid 2 halaman 21. Alam sekitar dan teknologi hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Alam ialah segala yang ada di langit dan di bumi. Sekitar ialah tempat atau sekeliling. Maksud alam sekitar ialah apa sahaja yang melingkungi manusia. Apakah yang melingkungi manusia? Yang melingkungi manusia ialah daratan, air dan udara. Kita hendaklah sama-sama menjaga alam sekitar daripada dicemari. Teknologi hijau bermaksud
penggunaan sains alam sekitar untuk memelihara sumber alam semula jadi. Setelah mengetahui maksud alam sekitar dan teknologi hijau, mari sama-sama kita lihat gambar pada halaman 21. Okey, gambar yang pertama, alam yang mesra. Apa yang mesra? Okey, pada gambar ialah sungai. Sungai sebagai tempat untuk kita beriadah seperti di dalam gambar yang ditunjukkan. Gambar yang kedua ialah alam bersih kehidupan sejahtera. Kita digalakkan untuk menanam pokok-pokok, tumbuhan-tumbuhan untuk mengekalkan kehijauan di bumi ini. Gambar yang ketiga ialah teknologi hijau meningkatkan kualiti hidup. Kita boleh meningkatkan kualiti hidup kita dengan bercucuk tanam tanpa menggunakan tanah, iaitu dengan cara hidroponik. Mari kita lihat buku teks muka surat 22 dan 23. Buka surat 22 dan Kemahiran 23. kita pada hari ini ialah mendengar dan bertutur. Aktiviti kita pada hari ini ialah memberikan respon terhadap permintaan. Tajuk perbualan di antara Alice dan ibunya bertajuk pokok pembersih udara. Mari kita baca bersama-sama. Alice, tolong ibu tolak kereta sorong ini ke belakang rumah. Baiklah, saya akan menolong ibu. Mengapakah pokok-pokok hiasan ini hendak dibawa ke sana? Pokok-pokok hiasan ini dapat membersihkan udara. Di belakang rumah kita ada projek pembinaan. Banyak debu berterbangan. Minta tolak dengan berhati-hati, Alice. Respon yang sesuai ialah kita ambil daripada maklumat yang diberikan oleh Ibu Alice tadi, iaitu minta tolak dengan berhati-hati, Alice. Dia ambil yang terakhir ni. Baik. Dia ambil ni, minta tolak dengan berhati-hati untuk jawapan yang untuk Alice ni. Okey, yang ni kita akan buat hari ni dekat buku aktiviti. Sekejap lagi. Akan menolak dengan berhati-hati. Okey. Kita lihat Okey, muka surat 23. yang seterusnya. Bolehkah ibu beritahu saya nama pokok-pokok ini? Okey, ibu akan memberi respon terhadap. Okey, kita boleh tengok dekat bawah tu ada diberi dah nama pokok palma, pokok bunga ros, pokok bunga kertas, pokok keladi. Jadi kita akan gunakan jawapan dia tu. Maklumat yang diberikan pada gambar iaitu nama-nama pokok. Nah, nama-nama pokok tu lah diberikan pokok palma, pokok bunga ros, pokok bunga kertas, pokok bunga keladi, pokok keladi. Kepada ibunya. Boleh Alice, nama pokok-pokok ini ialah pokok palma, pokok bunga ros, pokok bunga kertas dan pokok keladi. Okay, kita tengok perbualan yang seterusnya. Harap Alice susun pokok-pokok ini di tepi pagar. Apa respon Alice? Baiklah ibu, Alice akan susun pokok-pokok ini di tepi pagar. Cikgu ulang sekali lagi. Baiklah ibu, Alice akan susun
pokok-pokok ini di tepi pagar. Okey, kita jawab respon. Ingatkan sekali lagi. Kita jawab respon dengan mengambil maklumat pada permintaan tadi. Permintaan ibu dia, harap Alice susun pokok-pokok ini di tepi pagar. Okey, Alice jawab, Baiklah. ibu, Alice Ibu. akan susun pokok-pokok ini di tepi pagar. Okey, cikgu harap awak faham tu memberikan respon terhadap permintaan seperti yang kita dah bincangkan dalam buku teks halaman 22 dan 23. Mari sama-sama kita lihat halaman 25 buku aktiviti jilid 2. Tema 6, alam sekitar dan teknologi hijau. Unit 16, alamku sayang. Aktiviti 1, dengar, berikan respon dan tulis. Okay, maksudnya awak bacalah bualan ni, kemudian awak fikirkan respon yang sesuai dan tulis. Okay. Apa jawapan? Okay, ni kita dah buat dah. Kita terus kepada muka surat 29 buku aktiviti jilid 2. Okay. Buku aktiviti jilid 2 muka surat 29. Right. My job is to make college easier because students have a lot going on. Sorry, coach. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Okey, berjumpa kita kembali di video cikgu yang terbaru ini. Okey, cikgu ingin bagi jawapan buku aktiviti jilid 2 Bahasa Melayu tahun 2 bersurat 29. Jadi murid-murid bolehlah buka buku aktiviti masing-masing. Jadi kita akan semak jawapan bersama-sama dan cikgu akan bagi murid-murid satu teknik bagaimana untuk membina yang berdasarkan gambar dan juga kata majmuk yang diberikan. Okey, murid-murid. Sebelum kita menjawab soalan, kita perlu baca arahan dahulu dan fahamkan dahulu arahannya. Okey, bina ayat dengan kata majmuk berdasarkan gambar. Kalau murid-murid melihat, dia dah bagi kata majmuk, disuruh bina kata ayat menggunakan kata majmuk berdasarkan gambar. Ada gambar di bawah ni. Okey, kata majmuk diberikan istana pasir, kelapa muda, gigi air, burung laut, kulit kerang dan batu karang. Okey, ada 6 murid perlu bina ayat. Okey, sebelum murid nak bina ayat, murid-murid perlu bulatkan dahulu dalam gambar ni. Contoh dia kata istana pasir. Mana istana pasir? Yang ini. Jadi kita perlu bulatkan. Okey, ada budak main istana pasir. Okey, kelapa muda. Mana kelapa muda? Ni sedang minum kelapa muda. Lepas tu gigi air. Ada budak main gigi air. Lepas tu burung laut. Bulatkan burung laut. Okey, lepas tu kulit kerang. Mana? Ni tengah putih kulit kerang. Lepas tu batu karang. Mana? Ni batu karang. Bulatkan dahulu untuk memudahkan murid-murid membina ayat. Okey, sebelum kita bina ayat, kita gunakan teknik skop untuk bina ayat. Ini sebagai panduan je lah. Tak semestinya perlu ikut. Tapi cikgu selalu ikut teknik ni lah untuk bina ayat. Mungkin cikgu murid-murid ada teknik lain untuk bina ayat. Jadi murid-murid ikutlah teknik cikgu-cikgu yang diajarkan pada murid-murid di sekolah. Okey, ini sebagai panduan saja. Okey, SKOP, skop. Apa itu skop? S ni siapa? K kata kerja, buat apa? O ni objek dan P perluasan ayat lah.
Kita boleh gunakan kata semi nama dan juga kata hubung untuk keluasan ayat. Okey. Jadi kita dah tengok ni, ada skop ni, jadi kita akan bina ayat lah. Okey, siapa dalam gambar? Kita lihat. Okey, siapa dalam gambar ni? Jadi cikgu reka siapa? Aina sedang buat apa? Membina istana. Membina apa? Objek dia membina istana pasir. Di mana? Di tepi pantai. Okey, kita lihat. Okey, Aina sedang membina istana pasir di tepi pantai. Okey, kita lihat yang kedua, ni sedang buat apa? Okey, siapa? Siapa dalam gambar ni? Jadi cikgu reka, cikgu reka, ibu dan ayah Aina. Sebab dia ada berdekatan dengan Aina, jadi cikgu reka, ibu dan ayah Aina. Kamu boleh reka juga dua orang pengunjung ke, atau Ali dengan Aminah ke, atau kisahlah kamu boleh reka siapa-siapa saja, tapi berkaitan dengan gambar ni lah. Okey. Jadi cikgu reka, ibu dan ayah Aina buat apa? Minum air. Minum, ada sedang minum. Minum apa? Air kelapa. Okey, air kelapa. Untuk apa? Untuk menghilangkan dahaga. Okey. Sebab ibu dan ayah Aina sedang minum air kelapa untuk menghilangkan dahaga. Okey, yang ketiga. Mari kita lihat. Yang ketiga, gigi ayah. Siapa lagi ayah? Ada budak kan? Dua orang budak. Tapi cikgu reka, Aisyah dan abangnya. Aisyah dan abangnya sedang buat apa? Sedang mandi manda. Sedang mandi manda. Objek aku tulis pun tak apa. Okey, sedang mandi manda. Dengan gembiranya. Ayat ni cikgu tak tulis objek dia. Cikgu terus buat perluasan ayat. Sedang mandi manda di gigi air itu. Nampak? Aisyah dan abangnya sedang mandi manda dengan gembira di gigi air itu. Okey, kita lihat yang keempat, burung laut. Nampak burung laut? Jadi kita lihat siapa siapa burung laut. Nampak? Ada orang sedang menangkap. Jadi cikgu reka dua orang pelancong. Siapa dua orang pelancong? Dia sedang buat apa? Sedang menangkap gambar. Menangkap apa? Sedang menangkap objek dia gambar. Menangkap gambar burung apa? Menangkap gambar burung laut. Perluasan dia apa? Yang terbang rendah di tepi pantai. Jadi cikgu bina ayat dua orang pelancong sedang menangkap gambar burung laut yang terbang rendah di tepi pantai. Okey, kita lihat yang kelima. Okey, yang kelima, kulit kerang. Nampak? Dia tengah kutip kulit kerang. Jadi siapa dalam gambar ni? Siapa yang kutip kulit kerang? Jadi cikgu reka dua orang pelancong. Kamu boleh reka Ahmad dan Abu ke, atau Ahmad dan ayahnya, ataupun dua orang pengunjung ke, dua orang. Tapi cikgu reka dua orang pelancong. Sedang buat apa? Sedang apa istilah cikgu tulis Alim dan ayahnya. Siapa? Alim dan ayahnya. Cikgu reka Alim dan ayahnya sedang buat apa? Sedang mengutip. Ayahnya, Alim dan ayahnya mengutip kulit apa? Objek dia kulit kerang. Untuk apa dia kutip kulit kerang ni? Untuk dibawa balik ke rumah. Penerangan ayatnya, Halim dan ayahnya mengutip kulit kerang untuk dibawa balik ke rumah. Okey, ini ayat cikgu bina lah. Jadi boleh bina ayat lain lah berdasarkan kepada teknik skop yang cikgu ajar ni. Okey, yang keenam, yang terakhir, batu karang. Jadi kita bina ayat batu karang ni. Batu karang ni, okey, jadi batu karang ni murid-murid pernah lihat lah, memang cantik, memang indah lah batu karang ni. Jadi kita bina ayat pasal batu karang. Okay, siapa? Jadi cikgu reka pelancong. Pelancong buat apa batu karang ni? Suka melihat.
Dia pelancong suka melihat. Kata kerja dia melihat, suka melihat apa? Objeknya batu karang. Batu karang. Kena buat apa? Ni dia dekat mana batu karang ni? Pelancong suka melihat keindahan. Suka melihat keindahan batu karang. Melihat keindahan batu karang di tepi pantai. Nampak? Keindahan. Pelancong suka melihat keindahan. Cikgu lupa tulis AN. Jadi kamu tambah AN. Pelancong suka melihat keindahan batu karang yang terdapat di tepi pantai. Dah, siap. Nombor 2 apa? Nombor 2, ibu dan ayah sedang minum air kelapa untuk menghilangkan dahaga. Ataupun kalau yang cikgu beri tadi, yang cikgu berikan tadi ayah dan ibu Hana, dia bagi nama Hana yang cikgu tu kan? Ni Aina. Ayah dan ibu Hana minum air kelapa muda. Sekejap cikgu buka mana. Yang ni. Ya. Nafal bila pergi KL Nafal? Tak boleh pergi Nafal? Boleh tak ke? Boleh holiday. Okay, tengok. Hana membina pasir ni cikgu bagi ni. Ni buku anak cikgu ni. Cikgu sekolah MGF bagi Hana. Cikgu sekolah Kuala Lumpur bagi Aina. Okay. Jadi selesailah kita buku aktiviti dan kita pergi ke kemahiran. Cikgu, belum salin lagi. Belum lagi. Okey, buat slow-slow. Jadi cikgu akan panggil seorang-seorang untuk kemahiran membaca pada hari ini. Muka surat 24, buku teks jilid 2 tu. Okey. Kemahiran membaca buku teks Sekejap cikgu tulis dulu. Cikgu tulis dulu. Okey, buku teks. Buku teks jilid 2 MS24. Okey, Ifah Nazihah. Ifah Nazihah boleh baca buku teks muka surat 24? Ifah Nazihah baca buku teks muka surat 24, Sinar Terselamat. Senar terselamat. Senar ni pokok pokok senar. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Ya. Masih lagi salin. Salin. Slow-slow. Sambil-sambil tu kita membaca untuk kemahiran membaca pada hari ini. Okey, Ifah Nazihah. Okey. Senar ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Senar berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Baca. Dapat tak, Ifah Nazihah? Muka surat 24. Buku teks jilid 2. Baca. Senar terselamat. Okey. Adalah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Pandai. Berkawan baik dengan dengan haiwan-haiwan di situ. Okey. Pada suatu hari, ketika Senar berbual-bual dengan kawan-kawannya, dia ternampak seorang penebang pokok. Hei kawan-kawan, cepat lari, ada penebang pokok sedang menghampiri kita, jerit Senar. Okey, bagus. Tak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Senar, Okey. selama ini kamulah tempat kami berteduh, mendapat makanan dan menghirup udara segar. Okey. Kata haiwan-haiwan di dalam hutan itu. Ketika si penebang bersiap sedia untuk menebang Senar, dia terdengar nauman sang singa. Dia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Bagus. Terbaik Ifah Nazihah. Bacaan yang baik. Begitu lancar dan bersemangat. Tahniah Ifah Nazihah. Ifah Nazihah nanti masuk pertandingan yang sajak tu ya? Sajak. Yang pertandingan sajak je cikgu hantar dalam grup. Sajak tak?
Semua masuk lah, bukan Irfan Haziah je. Semua boleh masuk. Biar cikgu ni pening sikit nak pilih. Cikgu, saya nak masuk. Cikgu, saya nak Boleh. Boleh. Sekejap cikgu hantar dekat grup. Ni dia. Tahun 2. Oh lah, tahap 1 pertandingan mereka cipta je. Mana? Deklamasi sajak. Aduh, nombor 3 ni. 456 boleh lah masuk. 456 pertandingan deklamasi sajak Cikgu Fariza, Cikgu Jamilah. Siapa nak baca sajak boleh hantarlah darjah 2. Apa pula kan, kita lawan. Lawan. Okey, it's Firas. Baca. Senar terselamat. Senar terselamat. Okey. Ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Okey, kejap Isfiras. Irfan Haziah dah boleh keluar. Terima kasih Irfan Haziah. Okey. Alright. Senar berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Bagus. Suatu hari ketika Senar berbual-bual dengan kawan-kawannya, dia ternampak seorang penebang pokok. Hei kawan-kawan, cepat lari. Ada penebang pokok sedang menghampiri kita. Cikgu. Kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Senar. Okey. Selama ini, kamulah tempat kami berteduh. Okey. Mendapat makanan dan menghirup udara segar. Kata haiwan-haiwan di dalam hutan itu. Ketika si penebang bersiap sedia untuk menebang Senar, dia terdengar gauman sang singa. Dia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Okey, beres Isfiras. Tahniah Isfiras, bacaan yang baik Isfiras. Banyakkan lagi latihan baca, bagus tu. Lepas tu Isfiras dah boleh live. Nanti WhatsAppkan cikgu untuk buku aktiviti muka surat 29 ya. Cikgu. Okey. Sama-sama, bye. Seterusnya ialah Naufal. Baca Naufal. Lepas ni Izu Ashraf standby Izu Ashraf. Kat buku apa? Buku teks jilid 2 muka surat 24. Senar terselamat. Senar ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Senar berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Pada suatu hari ketika Senar berbual-bual dengan kawan-kawannya, dia ternampak seorang penebang pokok. Hei kawan-kawan, cepat lari. Ada penebang pokok sedang menghampiri kita. Jerit Senar. Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Senar, selamat. Ini kamulah tempat kami berteduh. Mendapat makanan dan menghirup udara segar. Kata haiwan-haiwan di dalam hutan itu. Ketika si penebang bersiap sedia untuk menebang Senar, dia terdengar
mempunyai sang singa. Dia hutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Okey, bagus Naufal. Tahniah. Naufal siap tulis dah yang tadi? Yang ni? Belum. Belum? Okey, tulis dulu. Okey, lepas tu boleh lah Terima kasih Naufal. Seterusnya kita ada Izu Ashraf. Izu Ashraf ada ke? Izu Ashraf 1. Izu Ashraf 2. Okey. Lah sebatang pokok yang Okey. di dalam hutan. Okey. Kawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Okey. Dan suatu hari ketika Sena berbual dengan kawan-kawannya, seorang penebang pokok. Kawan, cepat lari. Dia penebang pokok sedang menghampiri kita. Derik Sena, tidak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Okey. Selama ini kamulah tempat kami berteduh, mendapat makanan dan menghirup udara segar haiwan di dalam hutan itu. Ketika si penebang bersiap sedia untuk menebang Sena, dengan ngomong sang singa itu ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Okey. Settle. Alright. Bagus Izu Ashraf. Baca yang baik Izu Ashraf, nanti baca kuat-kuat sikit lagi. Okey. Bagus Izu Ashraf. Banyakkan lagi latihan baca. Seterusnya siapkan yang buku aktiviti ni surat 29 ya. Izu Ashraf. Kemudian dah siap boleh les nanti. Okey, thank you Izu Ashraf. Seterusnya Engku Ruzina. Engku Ruzina ada? Aina Madia. Aina Madia. La ilaha illallah. Salah pula sebut. Okey, Aina Madia baca. Sena ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Sena berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Pada suatu hari ketika Sena berbual-bual dengan kawan-kawannya, ternampak seorang penebang pokok. Hei kawan-kawan, cepat lari. Ada penebang pokok sedang menghampiri kita, jerit Sena. Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Sena selama ini mudah tempat kami berteduh, mendapat makanan dan menghirup udara segar, kata haiwan-haiwan di hutan. Di dalam hutan itu, ketika si penebang bersiap sedia untuk menebang Sena, dia terdengar ngauman sang singa. Dia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Okey, bagus Aina Madia. Banyakkan lagi latihan baca Aina Madia. Rajin sikit baca, bacaan dah bagus dah kuat dah dengar dengan jelas. Okey, tahniah Aina Madia. Siapkan yang muka surat 29 ya. Okey, seterusnya kita ada Amar. Amar. Cikgu. Ya. Siap dah. Dah siap, okey. Boleh les dah. Terima kasih cikgu. Sama, bye.
Okey, Ammar tak ada. Kita ada Umar Mikdad. Umar Mikdad. Umar. Saya Okey, Umar Mikdad baca. Sena terselamat. Sena ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Sena Okey. berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Pada Okey. suatu hari, Sena berbual dengan kawan-kawannya. Dia terdapat soal menebang pokok. Hai kawan-kawan, cepat sikit ada menebang pokok. Sudah Okey. menghampiri kita. Jerit Sena, tidak. Kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Sena, selama ini kamulah tempat kami berteduh, mendapatkan makanan dan menghirup udara segar. Kata haiwan-haiwan di dalam hutan itu ketika si penerbang bersiap sedia untuk menerbang Sena, dia terdengar ngauman sang singa. Dia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Okey, bagus Umar. Mikdad, baca yang baik. Yang tadi dah siap? Umar Mikdad. Di dalam hutan lagi. Betul. Jangan dia menebang pokok, buat pembalakan haram dan sebagainya ya. Macam yang berlaku baru-baru ni dekat Raut kan. Buat kebun durian haram. Tak boleh. Okey. Umar dah siap muka surat 29? Belum. Okey, Umar buat muka surat 29 dulu ya. Lepas tu boleh WhatsApp ke cikgu. Okey, bye-bye Umar. Thank you. Assalamualaikum. Okey, seterusnya kita ada Luqman Nur Hakim. Luqman Nur Hakim boleh baca? Luqman Nur Hakim dah tak ada dah. Mana Luqman Nur Hakim dah tak ada. Okey, kita ada ada. Dia. Okey, dia. Baca dia. Dia Zafirah. Sena ialah Sena terselamat. Sena adalah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Ya. Dan berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Okey. Pada suatu hari, ketika Sena berbual dengan kawan-kawannya, dia nampak seorang penebang pokok. Okey. Hei kawan-kawan, cepat lari. Ada penebang pokok. Ada penebang. Tidak. Ini tidak akan. Sedang menghampiri kita. Jadi senang. Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Senang. Selama ini, kamulah tempat kami berteduh, mendapat makanan dan menghirup udara segar. Kata haiwan-haiwan di dalam hutan itu. Ketika si penebang bersiap sedia untuk menebang Sena, dia terdengar ngauman sang singa. Dia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Okey, bagus. Dia Zafirah baca yang baik. Laju tu. Tahniah. Okey, Dia Zafirah siapkan muka surat 29 ya. Buku aktiviti boleh? Okey, bye Dia Zafirah. Cikgu. Okey, sama-sama. Nuqrat Ain. Boleh baca? Boleh. Okey, boleh baca Nuqrat Ain. Sena terselamat. Sena terselamat. Dan Sena ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Sena berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Pada suatu hari ketika Sena berbual-bual dengan kawan-kawannya, dia ternampak seorang penebang pokok. Hei kawan-kawan, cepat lari, ada penebang pokok sedang menghampiri kita. Jadi Sena. Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Tenang. Selama ini kamulah tempat kami berteduh, mendapat makanan dan menghirup udara segar. Kata haiwan-haiwan di dalam hutan itu. Ketika di penebang bersiap
untuk menebang serangga, dia terdengar suara sang singa. Dia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Okey, terbaik Nurul Baca yang baik Nurul tahniah Nurul nanti Nurul masuk pertandingan sajak ke apa yang ada tu Jangan takut-takut, baca je. Letak kat depan baca macam tu. Okey. Kemudian dah siap Ustaz 29 ni Nurul Jangan lupa Ustaz 29 ni Nurul Okey, cikgu nak tunggu Syasha jap. Syasha Arisa. Ada Syasha Arisa ke? Sulaila ni siapa? Sulaila, Syasha Arisa. Okey. Cikgu, saya live dulu ya. Okey, bye-bye dia Zafira. Bye. Okay, bye. Salam. Okay, dia Zafira boleh baca? Dia Zafira pula. Syasha Arisa boleh baca? Sena terselamat. Hmm. Sena ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Okay. Sena berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Pada suatu hari, ketika Sena berbual-bual dengan kawan-kawannya, dia ternampak seorang penebang pokok. Hei kawan-kawan, cepat lari. Ada penebang pokok sedang menghampiri kita. Jerit Sena. Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Sena, selama ini kamulah tempat kami berteduh, mendapat makanan dan menghirup udara segar, kata haiwan-haiwan di dalam hutan itu. Ketika si penebang bersiap sedia untuk menebang Sena, dia terdengar ngauman sang singa. Dia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Terbaik. Syasha Arisa baca yang baik Syasha Arisa. Nanti banyakkan lagi latihan baca. Tu Syasha Arisa dah dapat tak tadi muka surat 29 ni? Muka aktiviti jilid 2. Belum. Belum? Okey. Boleh buat yang ni Bina ayat daripada perkataan yang diberikan dan gambar yang diberikan. Cikgu nak try ni jap bacaan untuk Luqman Nur Hakim. Luqman Nur Hakim lagi tu. Sulaila ni Sulaila ni siapa Luqman Nur Hakim ke? Ahmad Irfan. Ahmad Irfan lah, salah pula. Okey Ahmad Irfan baca. Buku 24, Ustaz 24. Sena terselamat Ahmad Irfan. Sena terselamat. Okey. Sena ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Sena berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Pada suatu hari, ketika Sena berbual dengan kawan-kawannya, dia ternampak seorang penebang pokok. Hei kawan-kawan, cepat lari. Ada penebang pokok. Penebang pokok sedang menghampiri kita. Jerit Sena. Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Sena, selama ini kamulah tempat kami berteduh, mendapat makanan dan menghirup udara segar, kata haiwan-haiwan. Di dalam hutan itu, ketika si penebang bersiap sedia untuk menebang Sena, dia terdengar ungguman sang singa. Dia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Terbaik Irfan, baca yang baik Irfan. Irfan, bagus baca Irfan, semakin baik dan lancar.
Dan juga yakin Ifan jangan lupa masuk pertandingan-pertandingan yang cikgu buat tu. Cikgu-cikgu sekolah tu, bukan cikgu Izzuan je. Cikgu-cikgu lain pun. Masuk je semua yang pertandingan Mak Hijrah ada, sekarang ada pertandingan Merdeka ada ya. Okey Ifan. Lepas tu Ifan jangan lupa pusat 29 ni Ifan. Di buku aktiviti. Okey. Okey. Ifan dah siap belum? Belum. Okey. Nanti siap Ifan WhatsApp ke cikgu ya. PM cikgu. Okey. Okey, tahniah Ifan. Boleh end ke? Boleh end dah Ifan. Bye. Okey, bye. Cikgu nombor 4. Cikgu nombor 4 sekejap. Tak sempat baca. Nombor 4. Sekejap Cikgu nombor 4 buku aktiviti tu saya kurang nampak yang di apa. Okey tak apa. Kita pakai yang ni. Halim dan ayahnya mengutip kulit kerang untuk dibawa balik ke rumah. Yang ni Pakcik Abu dan Hadi mengutip kulit kerang. Pakcik Abu dan Hadi mengutip kulit kerang. Dia kata ni Pakcik dan Pakcik Abu dan Hadi mengutip kulit kerang. Kalau yang kat sini dia guna 2 orang pelancong sedang menangkap gambar burung laut yang terbang rendah di tepi pantai. Ni kan gambar ni. Dia kata pelancong ambil gambar burung laut. Ni dia kata. Pun boleh. Ya. Mana gambar? Yang terbang. Jadi kita lihat siapa burung laut. Nampak ada orang sedang menangkap. Jadi cikgu reka 2 orang pelancong. 2 orang pelancong. Siapa 2 orang pelancong? Dia sedang buat apa? Sedang menangkap gambar. Menangkap apa? Sedang menangkap objek dia gambar. Menangkap gambar burung apa? Menangkap gambar burung laut. Perluasan dia apa? Yang terbang rendah di tepi pantai. Jadi cikgu bina ayat 2 orang pelancong sedang menangkap gambar burung laut yang terbang rendah di tepi pantai. Okey, kita lihat yang kelima. Okey, yang kelima kulit kerang. Nampak? Dia tengah kutip kulit kerang. Jadi siapa dalam gambar ni? Siapa yang kutip kulit kerang? Jadi cikgu reka 2 orang pelancong. Kamu boleh reka Ahmad dan Abu ke atau Ahmad dan ayahnya ataupun 2 orang pengunjung ke 2 orang. Tapi cikgu reka 2 orang pelancong. Sedang buat apa? Sedang silap cikgu tulis Alim dan ayahnya. Siapa Alim dan ayahnya? Cikgu reka Alim dan ayahnya sedang buat apa? Sedang mengutip ayahnya, Alim dan ayahnya mengutip kulit apa? Objek dia kulit kerang. Untuk apa dia kutip kulit kerang ni? Untuk dibawa balik ke rumah. Penerangan ayatnya, Halim dan ayahnya mengutip kulit kerang untuk dibawa balik ke rumah. Okey, ini ayat cikgu bina lah. Ini boleh bina ayat lain lah. Berdasarkan kepada teknik skop yang cikgu ajar ni. Okey, yang keenam, yang terakhir, batu karang. Jadi, kita bina ayat batu karang ni. Batu karang ni, okey, jadi batu karang ni murid-murid pernah lihat lah, memang cantik, memang indah lah batu karang ni. Jadi kita bina ayat pasal batu karang. Okay, siapa? Jadi cikgu reka pelancong. Pelancong buat apa batu karang ni? Suka melihat. Dia pelancong suka melihat. Kerja dia melihat, suka melihat apa? Objek dia batu karang. Kena buat apa? Ni dia dekat mana batu karang ni? Pelancong suka melihat keindahan, suka melihat keindahan batu karang, melihat keindahan batu karang di tepi pantai. Nampak? Keindahan. Pelancong suka melihat keindahan. Cikgu lupa tulis
AN. Jadi kamu tambah AN. Pelancong suka melihat keindahan batu karang yang terdapat di tepi pantai. Jadi kamu betulkan ejaan ni. Salah yang cikgu tulis ni, keindah. Cikgu terlupa tulis an. Jadi kamu tambahkan imbuhan belakang an, jadi keindahan. Pelancong suka melihat keindahan batu karang yang terdapat di tepi pantai. Okey. Itu sahaja pelajaran kita. Okey, jawapan yang cikgu berikan semoga dapat membantu murid-murid menjawab buku aktiviti ni, muka surat 29. Harap dapat membantulah murid-murid. Ini sebagai panduan sajalah. Murid-murid bolehlah bina ayat murid-murid sendiri. Apa kata berpandukan teknik yang cikgu ajar ni lah. Jadi itu sahajalah ini cikgu punya pelajaran cikgu pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me. Please don't be me. Habis. Okey, boleh Sasa? Terlepas pula dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Terkeluar. Nanti. Kalau yang ni yang sekolah MJF ni, anak cikgu buat. Dah, okey, beres Sasa Lisa. Boleh les dah. Bye-bye. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum.
Kenal motor wang. Hari ni tajuk. Suaranya kalian. Hebat. Cikgu, aduh awak baca berteruk dah ni. Kelas lain tak ada ke? Jual, beli, DM tak masuk Habis Zikri. Masuk. Okey, ikut cikgu. Jual, beli. Jual Ha? beli Di Myanmar di Myanmar menggunakan
This is not a Simply Guitar ad. Yes, it is. No, it's not. It's not a Simply Guitar ad at I all. want to believe you when you're holding a phone.
Hai guys, selamat pagi, selamat malam, apa khabar semua? Ya tengok pagi-pagi lah ya. Oh, apa sekilo tu ke? Alah, 3. RM3 ya? Nah, Mana-mana je lah.